Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So, hari ini Zul akan tunjukkan beberapa indikator ataupun beberapa cara untuk bila tengok di chart kita nak tahu pergerakan itu naik ataupun turun. So, inilah kita nampakkan permulaan untuk pergerakan tu jatuh ataupun permulaan untuk pergerakan tu melakukan kenaikan. So, anda boleh guna dua data ni ataupun dua cara quarter monitor ni macam mana nak menentukan perkara tu naik ataupun turun. So, untuk yang first ni ataupun dua jarang pakai tapi dua expected dua akan gunakan untuk quarter lepas-lepas ni memang Zul akan gunakan indikator ni. So kita boleh belajar bersama menggunakan cara dua ni. So nanti Zul akan tunjukkan bukti macam mana kata anda nak tengok pergerakan itu. So guys, sebelum tu let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk time tempoh 24 hours untuk hari semalam, itu hari Sabtu. So ini adalah hari Ahad, so last minggu untuk hari ni. So currently total market berada di 1.8 tu memang drop lagi, kemudian volume pun drop juga 55 daripada 80 70 kemudian ke 55 bilion US dollar. BTC drop juga daripada 42.8 ke 42% saja. Kemudian Ethereum juga sedikit drop daripada 18.8 ke 18.2. So untuk summary untuk dalam tempoh 24 hours, total market drop banyak 0.26%. So bila total market jatuh, meaning kita akan expectation harga semua akan turut melakukan jatuhan tinggi atau tidak bergantung kepada volume. So disebabkan volume drop tu expectation malam quarter price walaupun jatuh, tapi jatuh tu hanya kena tak banyak pun quarter dalam perubahan dengan harga pagi semalam. Kemudian untuk total market dominan sedikit meningkat, kita drop daripada 41 dan increase balik pada 2. Tapi siapa yang ingat ikutkan review semalam, kita tengok adalah Bitcoin berada dalam 42.6 ataupun 42.2. So pagi ni 42. Tu ini secara keseluruhan kita drop sekilas 42. So let's go tengok harga semasa. So Bitcoin still lagi berada di around 40k. So ini still lagi berada di dalam tu punya kuasan quarter support, horizon support yang mana purple tu, siapa ingat itu akan tunjukkan. Kemudian Ethereum still lagi dalam 2.7, BNB yang 400, SRP 82 naik sedikit 80 daripada 70 82. Kemudian Cardano 99 sen, tu above $1. So Cardano ni kalau jatuh lagi memang tu akan collect lagi untuk long term. So lain-lain coin yang Zul expected juga, Solana, Avax, Terra Luna adalah quarter coin yang memang Zul motivate memang tu nak kumpul banyak. Kemudian Polkadot, Matic, kemudian CRO ni Zul akan buy juga, tapi CRO ni mungkin Zul akan hold untuk last dulu. Kemudian kita tengok juga untuk another coin, Chainlink, kemudian Phantom, juga antara coin-coin yang memang dalam tu punya aim ataupun tu punya zone untuk memang Zul sekiranya dalam bearish market, coin ni adalah coin yang memang Zul akan collect sebanyak boleh. So let's go kita pergi ke chart apa yang Zul nak tengok hari ni. So sebelum tu kita tengok fear index dulu. Kenapa kita nak tengok fear index tu? Kalau semalam Zul buat kata awal tu expected berada 30, and then untuk expectation untuk hari kuartal Jumaat kita akan extreme fear. Betul, kita berada di extreme fear 25. So hari ini pun dalam masa 25 minit lagi kita akan tengok quarter fear index ni akan update pukul 8. So kalau kita tengok untuk hari Sabtu punya, hari Sabtu nanti pukul 8 nanti baru dia muncul. So expectation dia akan sama juga dalam extreme fear, maybe bawah lagi lah daripada 25, maybe dalam 24. So bila extreme fear secara indicator good, bila fear kata dalam market expectation tak banyak dah yang masuk position long atau masuk position sell, macam juga malam expectation price more akan ada momentum untuk kata holding price itu daripada drop more ke bawah. Sebab apa? Market dah pun extreme fear. So meaning price akan buat consolidation saja di kawasan tu. Dan jika kita buat consolidation di kawasan dia punya line purple ni, so based on trade line purple ni adalah kuartal 1 turnover ataupun satu kuartal simpangan yang kuartal price akan melakukan kenaikan drastik ataupun drop ke bawah. So pun nanti Zul akan tengokkan. So nanti Zul akan delete tu. Ini yang kuartal poin yang Zul draw tu, biarkan itu. Mungkin sebab apa Zul ada share link kuartal tu punya Discord ni di link Trading View di Discord. So meaning siapa yang kata ada yang join punya Discord channel, memang dia akan dapat link ni. So dia klik saja link ni, anda akan boleh tengok terus macam tu ni. So meaning apa yang tu chatting, apa yang tu lukis dekat sini, anda akan dapat tengok di dia punya kata Trading View. So untuk dapatkan link tu, anda boleh join dia punya YouTube membership. So guys, let's go kita pergi chat. So pertama kita akan pergi ke daily dulu. So untuk confirmation yang pertama, macam mana kita nak tahu ini yang selalu gunakan
untuk tengok pergerakan itu naik ataupun turun, ataupun price itu memulakan pergerakan menurun ataupun memulakan pergerakan atas. Tapi yang guna ni sedikit week, bukan week, kita boleh combine. Kita akan combine yang kedua tadi, yang cara kedua, meaning kita akan patut, kalau dua cara itu akan valid lah. Nanti tu akan ujikan, sebab apa, memang untuk lepas ni tu akan monitor juga. So untuk yang pertama, kita akan tengok opening dan close daily candle. So apa yang masukkan tu, so sekiranya kita tengok untuk hari ni, macam cakap, sekiranya kita nak tengok, aku kata, Bitcoin ataupun chart Bitcoin melakukan kenaikan, apa yang kita tengok ialah kita tengok untuk yang kita candle ni ialah first, kita tengok candle ini, candle merah ni perlu di close oleh candle hijau ni above atas dia, meaning body candle hijau ni perlu close atas above quarter candle merah ni. So meaning berapa candle? Maksimum kita hanya boleh sampai at least 3 try je. Sekiranya ini satu candle gagal, candle kedua pun gagal, candle ketiga kalau berjaya break above ini, meaning kita akan special price itu adalah momentum untuk kenaikan. So sama juga seperti ni, macam tengok price itu daily close quarter above terus melakukan kenaikan. So sama juga kalau di bawah. Sama juga price tu di atas. Sekiranya kita tengok terbalik pula, kalau tengok tadi candle merah perlu ditutup oleh candle hijau. Sama juga untuk di atas, kita tengok candle hijau sekiranya ditutup oleh candle merah, meaning kita akan expect momentum itu more down ke bawah. Sama juga ini, first tak close, second dia close below ni, so meaning kita expect more akan drop ke bawah. Disebabkan candle ni more dah panjang, expectation kita maybe tak drop lagi bawah, ataupun kita expect kita buat berlaku sideways dalam macam kawasan ni. So contoh kita tengok yang ni pula, macam mana candle tu daily ni, merah ini di close oleh candle hijau sebanyak 2 candle. So macam juga ni, maksimum kita hanya 3 saja. So yang kedua pun kita dah close above atas punya body. So meaning kita expect price tu akan terus melakukan kenaikan. So yang ni kalau kita tengok break sikit panjang, kemudian naik, kemudian return balik. So untuk macam tadi, untuk di daily, untuk daily candle kita boleh pakai, cuma kata tak semestinya menjadilah. So contoh lagi, kalau tengok banyak lagi kata bawah-bawah ni, kalau tengok di top, kalau tengok top ni 2, kita tengok macam mana candle hijau di close oleh merah, kemudian drop, kemudian sini kita tengok 1, 2, yang ini kata sedikit fail lah. Yang ni juga aku expect yang candle juga kata kadang-kadang tak menjadi juga lah yang kutuk candle daily. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru dia breakout. So ini kita tak pasti yang ni. So yang ni ialah kita guna combine lagi, iaitu kita tengok wish tu little line breakout saja kita seperti nak jatuh. Meaning apa, kat sini juga yang ni yang aku tunjukkan apa yang indikator kedua yang kita boleh guna untuk menentukan pergerakan itu akan turun. So nanti tu akan tunjukkan. So pertama itulah aku kata cara yang selalu tu pakai, iaitu daily dan daily open dan close untuk body, untuk menentukan pergerakan tu naik ataupun turun. So untuk ni tu akan combine juga another kata cara ataupun pattern. Nanti tu akan tunjukkan tu ada satu chart maknanya. Akan tengok kat sini tu ada satu chart, iaitu chart untuk kita tengok pergerakan price. Nanti tu akan cari juga chart pattern. Okey ni. So ini kita akan pakai cara ni. Ini orang kata cara, kalau anda Google anda akan nampak ni bullish dan bearish divergence. So senang je nak pakai ni. So ini nanti tu akan mungkin anda boleh download, anda tali saja divergence ni, bullish and bearish, anda dapatkan gambar ni. Gambar ni boleh simpan untuk rujukan anda. Sebagai tu sudah tahu punya pergerakan ni kita boleh tengok. Kata contoh di chart tu akan panggil ke tunjuk chart tu. Kat ni kita akan dapat dua pergerakan. So inilah di daily. So anda boleh tengok di daily ataupun di quarter 4 hours. Untuk confirmation ni anda boleh tengok dua chart saja, iaitu di daily ataupun quarter 4 hours. Ni sebab apa kita adalah kata dua pergerakan di daily ataupun data di daily dan siapa adalah more valid. So untuk ini kita tengok macam mana kita tengok menggunakan dua, iaitu price dan juga quarter RSI. Kita tak guna store RSI. Kita bukan guna store RSI, kita guna RSI. So let's go. Pertama kali kita tengok kata bearish divergence. Apa tu bearish divergence? Expected bila berlaku price itu buat higher high. So apa kita tengok ni, top ini higher high dan higher high. Kuartal hint yang pertama kita tengok higher high itu hanyalah kuartal sedikit saja, kuartal momentum higher high yang pertama dan higher yang kedua ni jarak dia lebih kurang. So ini kita boleh tengok ada RSI. So tengok RSI macam ni, apa yang berlaku, RSI buat higher high dan higher low. So sekiranya kita connect kuartal 2 data ini, nanti tu akan kita connect, kita ambil satu trend line yang ini ke sini. So mungkin kita boleh buat untuk mulai ini, kita boleh lihat monitor yang ni, kita buat biru, kita lock, kemudian kita tengok dekat kat sini untuk price buat higher high
dan higher low. So inilah quarter bearish divergence. So bila apa yang berlaku ni expectation bila price buat higher high tapi quarter RSI buat higher low, meaning kita expectation price akan drop lagi ke bawah. Untuk confirmation ini yang kita tengokkan, untuk confirmation ini kita tunggu untuk di quarter di daily. So baik juga ni kita tunggu confirmation even yang ni. Kalau yang lagi bagus adalah kita nampak confirmation yang macam tadi 3 candle dah close. Contoh yang ni berlaku di sini. Cuma yang kat sini sedikit kita beware, expected ke confirmation tu terlambat lah. Kita dah dapat confirmation untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Sebab apa 8? Hari ke-8 barulah candle terclose below kita punya candle daily. So inilah confirmation untuk balikkan kita punya bearish divergence. So dua pattern ni anda boleh pakai. So hopefully anda tulislah kat buku mana-mana. Sebab apa Zul dah memang dah faham dah. Semua Zul yang tak amalkan quarter ni, cuma Zul tak combinekan dua. Selalunya Zul pakai pattern apa semua macam itulah. Bila banyak sangat kita, kadang-kadang bila banyak sangat kita tahu indikator ni, kita expectation kita guna, kita combine yang ni kita nak dapatkan dua combination yang menarik itu quarter susah lah. So yang Zul realize kan ni adalah confirmation ini, iaitu bearish divergence dan juga candle daily punya conversion. In future kita akan monitor ini dan kita akan study sama untuk buat quarter backtest. Tapi Zul expect kalau backtest pun, kalau ikut data yang ada, so inilah first mama valid. So kita tengok juga yang dekat sini. So inilah price start melakukan peningkatan. So sekiranya kita tengok kat sini, apa yang berlaku kat sini kita akan cuba tengok, iaitu untuk dari daily pun ni. Kalau nak tengok di 4 hours pun mungkin dapat lebih detail. Kat sini di daily tu nampak ada, iaitu lower low ni dan higher high ini. So apa yang buat ni price buat pergerakan higher high dan higher lower low dan higher low. So momentum nak kenaikan. Tapi apa yang berlaku di bearish market, di quarter RSI kat ni boleh pakai tak? Sini tak boleh. Ini data dia tak boleh valid. Nanti kita akan tengok di 4 hours kejap. Ada tak boleh pakai. Expectation 4 hours kita akan jumpa quarter bearish divergence dekat sini. So kita tengok adakah price tu melakukan kenaikan. Tu kita tengok RSI bawah double bottom. Okey, kat sini kita nampak kecil saja, bukan yang ni maknanya. Kita nampak yang ini yang kecil saja. So yang ini dan yang ini. So nanti tu akan tunjukkan macam mana. So kita akan tengok, kita akan zoom up apa yang berlaku ni. Kita hanya ambil candle, anda boleh ambil candle, anda boleh buat shadow atau anda ambil body. So terpulang bagi Zul quarter untuk di crypto memang Zul ambil shadow, memang Zul akan ambil sekali. So kat sini kita akan tengok untuk di 4 hours. So macam tadi anda boleh guna daily dan 4 hours saja. So di 4 hours apa yang nampak? Lower low, lower low dan lower low dan lower low. Higher low dan lower low. Tu kena lower ini lebih low pada ini. So ini kita akan nampak pergerakan yang expectation macam ni. So ini kita nampak balik. So low ini dan low ini yang lebih ke lower low. Kita buat another lower low. Nak cari ayat tu kita buat another lower low. So apa yang RSI buat sini, RSI juga expectation buat lower low. So ini data ni boleh pakai tak? So data sini tak boleh pakai. So data ini tak boleh pakai lah. So untuk 4 hours ni tak valid lah untuk kita pakai ni. So ini kita dapat. So ini yang kita boleh pakai untuk data lain, itu boleh bila RSI tu berada betul-betul di 22. Sebab apa? Base entry bila RSI tu berada di 22, inilah quarter bottom kita. So ini adalah ada cara lain yang kita boleh pakai. So untuk guna divergence kat sini tak valid untuk dipakai. So kita akan guna yang lain. Kita akan bagi, ada jumpa kat beberapa tadi. Contoh tadi kita dah ambil yang ini. Kemudian kita ambil juga yang ini, yang top yang sebelum ini, iaitu yang ini, yang second top. So yang ni apa yang berlaku, kita tengok expectation sama juga price tu buat iaitu price buat daripada point higher high dan higher high, another higher high, 2 point higher high. Kemudian kita expect dekat RSI ini akan buat higher low. So higher high dan higher low. So even kat sini pun kita dah buat pun sebenarnya. Dekat sini kita buat 2 sebenarnya. 1 dan kat sini pun kita dah buat. Tu kenapa sini still lagi berlaku kenaikan, disebab kita akan ada momentum lah. So ni kadang divergence pun boleh berlaku sini. Maybe kita buat habis dah jual, mungkin kita jual sini. Even kalau ada ambil yang first confirmation ni pun tak ada masalah lah. Sebab apa? Kita dah breakout dan di daily pun dah confirmation daily. And expected price dia naik sikit lagi. And expected kali kedua dia buat. So meaning price tu kan terus memang akan drop. Meaning kita kalau ikutkan sini, kita boleh combine juga another quarter strategi, iaitu menggunakan wedge ataupun pattern. So pattern adalah pattern bearish. So expected price tu kan drop bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 breakup terus jatuh bawah. So itulah kita boleh guna combine kan sebanyak boleh. So anda boleh belajar sedikit bagi Zul. Yes, banyak yang Zul kata agak
banyak yang cara technical yang dulu ajar ni, yang dua kata dah sedikit main, taklah main 100% tapi boleh pakai, dua kata boleh gunakan, combinekan dua data ni dan dua data untuk confirmation. So ini kita ada bearish diversion, kita ada pattern, kemudian kita boleh juga dengan trend line. So ini kalau kata untuk pagi ni kita akan fokus dua iaitu diversion dan juga kata daily. So daily confirmation tadi untuk kita combinekan sini. So untunglah di atas. So kalau di bawah pula macam mana, kita akan tengok pula di bawah. So di bawah Zul nak tengok di kawasan bawah ini. So ada satu lagi pattern divergent juga, tapi divergent tu dia akan buat sedikit perbezaan. So kita tengok price apa berlaku kat sini, kita tengoklah di daily. Inilah di daily juga, chart di daily. Kita tengok stock RSI pula. Kita tengok RSI dan juga harga semasa. So kita tengok price ini apa yang berlaku. Kita tengok price itu buat low, kata double bottom, ataupun di price kita tengok low dan seperti ini pun low. Simpul tamu kat dua, kita akan buat sama seperti atas ni. So kita tengok apa yang berlaku. Kita akan tengok price itu kata RSI buat apa, lower low, higher high. Kita nampak lower low dan higher high, lower low dan higher low. Kemudian sama juga dekat sini expectation yang ini kita akan tak panggil lah, sebab apa price ini lower low expectation sama. Sebenarnya ini yang kita nakkan, iaitu price divergence kita, price buat pergerakan ini. So ini dari sini kita akan tengok, kita akan ambil sini dan kita akan ambil satu pattern. So ini buat pattern yang di bottom anda boleh tengok, iaitu price divergence yang kata jarang berlaku sebenarnya, tapi boleh anda tengok iaitu price buat double bottom tapi kata RSI buat higher high. So lower high. So lower low dan lower high. So ini pattern yang boleh kita gunakan untuk expression price itu akan melakukan kenaikan. So another pattern kalau kita tengok kat bawah ni, so banyak kalau kita back test memang boleh pakai banyak. Tu kalau dekat sini kita tengok, ini tak boleh kita tengok 4 hours. Kalau 4 hours mungkin kita akan jumpa kat 4 hours. So kalau untuk cari ni kata memang kita kena alert price, pergerakan price lower low dan higher. Kalau kat sini kita tengok price, okey, dekat sini kita boleh pakai juga, iaitu price itu bila macam price tu nak jatuh sikit, tapi tu tak banyak, tapi tengok ada price itu buat lower low, higher high dan higher high baru. Dan apa yang berlaku di RSI kita seperti RSI buat higher high dan higher low. So inilah kata bearish diversion yang kita boleh pakai. Semua anda perlu kata tahulah macam mana nak pakai tu dan kat manakah bila. So cakap anda boleh monitor itu di 4 hours dan daily. Sebab apa kita nak tengok 4 hours, kadang kalau kita tak nampak di daily banyak. Kadang kita tak nampak di daily, kita nampak di 4 hours. Tapi kalau yang berlaku di 4 hours ni, selalunya correction dia sedikit lah. Correction dia maybe dalam 30% ke 40% saja. Kalau berlaku di daily, contoh ni, yang ni kita nampak di 4 hours, kita akan tengok berapa percentage-nya. Seperti yang ni yang 30%. Kemudian kalau kita tengok lagi yang dekat sini berlaku kat mana, yang ni kita detect di daily. So daily expression dia akan berlaku kuartal kenaikan ataupun drop itu akan more lebih drastic. So kalau tengok kat sini iaitu berlaku di daily. So daily price berlaku, price patut jatuh memang drastic lah. Ni kita ambil di sini jatuh hampir 50%. So kita boleh buat andaian sekiranya kita nampak di 4 hours, kita expectation maximum 30%. Kuartal di daily kita akan expect price itu minimum 50% dan kuartal boleh maksimum lebih ke bawah itu. So itulah kuartal dua data yang anda boleh tengok macam mana nak menentukan price itu melakukan kejatuhan atau permulaan kejatuhan dan permulaan kenaikan. So untuk hari ini adakah price itu boleh melakukan kenaikan? So untuk daily kita tengok RSI still lagi price buat lower low dan higher high. So RSI pun buat lower low dan higher high. Untuk price kita, untuk kalau price tu kan nak jatuh lagi, kita tengok price itu buat higher high, higher low, price buat higher high, higher low. So untuk momentum ni, pergerakan ni still lagi kita monitor, iaitu possibility dia boleh lagi rebound ke atas. Macam tu cakap, pergerakan ini untuk quarter small, quarter pergerakan kita iaitu daripada downtrend ke uptrend. So meaning kita punya uptrend ni masih lagi valid untuk dipakai. Selagi mana kita tak jumpa quarter divergence untuk melakukan apa yang kita nak tengok. Kalau price ni adalah kita expectation price tu buat, iaitu price tu drop more below ni. Kita nampak price tu drop contoh kawasan 30 ataupun price tu drop sikit lagi kawasan mungkin 30. Nah kita paling lower adalah 32.8, mungkin kita jatuh di 31 ataupun 30. So ini apa adalah buat lower low dan another lower low. So bila collect ni, meaning expected dekat sini kita akan nampak price buat apa daripada ini. Kemudian price RSI ni jatuh bawah sikit, yang tak sampai pun jatuh ni, kita akan nampak price tu jatuh ke kawasan ni. Itu kawasan tu besar sikit untuk anda tengok.
So price ni kena berada lower 20. So ini adalah ada potential untuk berlaku price ni jatuh almost ke 30 dan price itu hanya buat higher high. So meaning apa yang kita nampak bearish divergence yang pertama. So meaning kat sini memang Zul akan buy dengan banyak lah untuk di Bitcoin. Bila price macam dekat, Zul akan tunggu di kawasan 30. Di kawasan ni yes, Zul akan ambil cuba opportunity lagi. Sebab apa? Untuk expectation price tu akan trail lagi quarter root untuk melakukan kenaikan hinggalah semua correction. Tapi sekiranya break 35, dia akan tunggu di 30. Sebab apa? Sekiranya sampai di 30, kita tengok RSI. Sekiranya RSI tu buat pergerakan higher high. So lower high, lower low dan lower high. Expected price ni dekat price the chart, dia akan buat another lower low dan another low yang kita buat. So inilah quarter bullish divergence yang kita expectation price akan melakukan kenaikan yang drastic. Yes, possibly dia akan drop sikit lagi, tapi even kalau kita buy sini pun dah okay, maybe dah drop sikit lagi hanya dalam 28 29, dia akan terus melakukan kenaikan. So inilah quarter yang Zul tunggukan. Kita akan monitor untuk pembentukan divergence, untuk bullish divergence. Kemudian untuk confirmation macam juga tadi, kita akan tengok di daily untuk tahu ke mana kita nak tengok price tu jatuh. Kemudian macam mana nak tengok ini lambang, kita akan tengok di daily confirmation. Di daily confirmation kita akan cari candle yang seperti ni, iaitu di mana candle hijau menutupi candle last merah. So meaning kita nak ada macam mana nak valid, kita hanya boleh tunggu hanya 3 candle saja. So 3 candle hijau yang pertama sekiranya close above merah ni, meaning kita akan expect naik atas. Tapi sekiranya dalam 3 candle pun kuartal gagal lagi break, so meaning kita akan hold lagi. Expectation kita akan tengok another pattern. Tapi expected untuk ni kalau confirmation, untuk bearish adalah daily confirmation. Cuma kadang-kadang kita jumpa juga, cuma rare lah kuartal nak dapat pergerakan yang macam ni, iaitu confirmation yang tak kita dapat bearish apa, tapi confirmation daily gitu kita dapat lepas candle yang ke-8. Tapi even kalau kita dapat ke-8 pun tak ada masalah, kita boleh close kita position. Sebab apa? Dari pasal sini kita hanya baru drop berapa persen? Baru hanya drop dalam 10%. Dan seperti now kita jatuh dah 50%. Tu itulah kita expectation boleh pakai. Kata bullish dan bearish divergence ni adalah amat strong untuk penentuan. Kalau ikutkan ini, kalau anda yang berleverage pun, bagi non-Muslim yang berleverage, anda boleh tengok juga, anda monitor di 4 hours, di 5 hours, di 15 5 hour pula, di chart 5 minit 15 minit anda boleh guna untuk divergence ni. Tapi kalau Zul guna ni untuk more long term, nanti kita akan biarkan ni. Sebab apa? Untuk mengingatkan Zul untuk pergerakan ni untuk di daily. So untuk future Zul akan updatekan anda sentiasa sekiranya berlaku. Dan sekiranya Zul tak perasan anda boleh sharekan di komen dan kita boleh tengok bersama. So itulah untuk hari ni. Kita tengok chart Bitcoin apa yang berlaku. Chart Bitcoin stay lagi menyekat. Semalam kita dah confirmation breakout bawah ni. So expectation kita drop lagi untuk daily. Kita dah first candle dah gagal. So hari Isnin hari pukul 8 lagi, dalam 7 minit lagi kita ada second candle hijau. Kemudian hari Isnin hopefully kita berjaya breakout untuk ini. Macam kali 3 candle quarter mini, quarter maximum 3 candle berjaya break atas ni, meaning kita akan special price tu akan melakukan kenaikan. Naik tinggi atau tidak tak pasti, tapi expectation boleh naik. Macam kat sini pun kita nampak quarter breakout merah tapi naik, kemudian drop juga. Drop apa berlaku, kita expectation price tu buat quarter pattern yang lower low lah, expectation naik bawah, turun bawah lagi. So untuk yang ni macam cakap, kita ada lagi hope untuk price ini jatuh. Even kita ikut untuk hari ni pun, even untuk hari ni, hari Ahad, inverse and shoulder kita ni still lagi valid pakai. Sebab apa? Kita masih lagi berada di kawasan punya box. So macam cakap, untuk another confirmation untuk more bawah, iaitu candle daily itu close below tu punya channel ini berdasarkan lower low di lower low shadow ni untuk kita punya inverse and shoulder. So sekiranya drop bawah ni memang tu akan grab buy dulu di kawasan 36 last buy. Kemudian sekiranya seperti ada bounce, ada good untuk kita melakukan bounce. Sekiranya berlaku kata untuk ini memang tak ada lagi bearish bullish engulfing, still lagi ada berdasarkan momentum uptrend. Dan sekiranya kita drop ke bawah 30 dan kita expectation tu kita akan nampak pergerakan bearish kata bullish divergence yang nampak yang diterangkan di sini tadi. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Hopefully data ini dapat membantu anda. Tapi apapun current price untuk di Bitcoin sebelum hari adalah Bitcoin stay lagi bertahan di kawasan tu punya box ataupun line ini ataupun channel ini. So meaning good antara quarter perekan, tapi di 4 hours tu ada bulatkan semalam tu ada bulatkan, iaitu di kuartal purple dah pun cross kuning, meaning kita ada momentum naik atas. Cuma yang sedikit merisaukan tu adalah kuartal stock RSI.
stok RSI dah pun hampir ke tengah ke 50 untuk naik. So ini apa yang berlaku, stok RSI kawasan ni, kemudian RSI ni katanya dah below 50. Bila 50 kita expectation more akan drop bawah, tapi dia boleh return balik ke kawasan 22. So bila return kawasan ni, kita expectation price tu boleh drop dengan drastic ke kawasan 38. So itu yang kata untuk bullish. Untuk di RSI kita perlu tengok untuk di 4 hours perlu return balik ke atas kuatan 50 ke atas. Kemudian di daily pun sama juga, di daily juga kita perlu return balik atas ke 50, atas 50 RSI, barulah kita akan nampak untuk momentum untuk naik atas atau bawah. Untuk currently kita expectation price to more drop bawah berdasarkan RSI berada di bawah 50 dan di 4 hours pun berada di bawah 50 dan di bawah. Cuma di 4 hours ni ada kekuatan untuk naik atas, tapi stok RSI tak support. Kuatan meaning kita expectation untuk hari ni mungkin kena subway lagi. Untuk hari Senin lagi kita tengok expectation kalau tengok tu ni stok RSI boleh sampai atas, RSI masih di bawah, expectation regain sikit. Kemudian dari Senin mungkin kita akan akan stok RSI mula dah berada di overbought, meaning momentum untuk drop ke bawah. RSI ni boleh return balik ke bawah. Expectation kita akan jumpa lagi di kawasan 38, 37. So apapun, macam cakap tu dah ada plan 36, 37 ke di kawasan around the box kuning ni kita akan grab buy 20% untuk last position buy sebelum kita akan tunggu di net position buy kena di 30. Sekiranya price tu drop di 38, 34 dan start regain, tak masalah, kita dah buy kawasan ni, kita akan profit. Tapi sekiranya price tu drop mau 30, kita akan tunggu tadi cakap. Macam juga cakap ni di 30 pun dia akan tengok lu indikator apa yang dengar, kita akan guna indikator baru iaitu kuartal bullish divergence. Kita akan tengok pattern, kita akan dekat double bottom, kita akan tengok adakah chart pattern. Kemudian yang paling penting untuk nak tengok ialah tu nak tengok bullish divergence yang tadi cakap ni, iaitu pada price buat low dan higher low, RSI buat kita kena tengok di daily di lower low dan expected RSI buat akan tu high lower high. So lower low di price, lower high di di RSI. So mini expansion adalah good untuk kita invest di 30k untuk future price akan start melakukan kenaikan masif. So kenaikan masif tu sampai mana mencakap untuk walaupun dalam bearish market tahun 22 kita expect at least price tu akan datang juga retest 60% ke atas, iaitu daripada drop 69 ke 30k. Kita kalau jatuh ke 30 swing high to swing low, kita akan future price akan drop dalam 53 dan juga 60k. So ini expected price akan retest juga untuk hari ini sebelum untuk buat kuartal pergerakan yang net, iaitu pergerakan higher high baru ataupun hanyalah buat pergerakan higher high lower low, higher low, seperti another lower low. So untuk tengok pergerakan higher high baru, price break lu punya box purple ini adalah untuk currently box purple ni berada di 61k. Sekiranya price tu break 61k, meaning kita akan special price tu ada possibility untuk buat higher high baru. Tinggi mana terpulang, tapi expectation adalah yang kita ada ialah trendline putih ni. So mana-mana dalam kawasan trendline putih adalah good potential untuk kita nanti kuartal TP sikit ataupun take profit untuk kita punya kuartal investment di Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So anda boleh guna apa yang tu chart di kuartal Bitcoin ni untuk anda chart di altcoin anda. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni kuartal sedikit ilmu yang tu sharekan untuk anda. So sekiranya anda masih kuartal tak kuartal kurang jelas, anda boleh tulis ruangan komen. So siapa yang join untuk member YouTube member channel, kemudian boleh tanya di Discord channel. Kalau malu nak tanya dalam group, boleh tanya personal dalam Discord channel, nanti tu akan terangkan ke anda. Mungkin anda nak kuartal chat tadi, ataupun nanti mungkin di Discord nanti tu akan sharekan tu punya yang tu short bullish diversion tu, anda boleh kaji untuk kuartal back, untuk in future kita boleh pakai bersama. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So hari ni Zul kerja malam, so ini kita akan jumpa pagi Isnin. So Isnin je cuti, ini nanti Isnin mungkin Zul akan dapat luang majlis matur. Tapi Isnin pun untuk Lelo ada busy kan untuk kuartal prepare tu punya persiadaan. So candle ini dah pun buka. So sebelum hari kita tengok candle baru dah pun buka. So kita tengok fear and index. Tengok fear index sekarang berada di mana. Nanti Zul akan refresh. So ikutkan hari 25, so sedikit naiklah 27. Inilah 27 untuk hari kuartal untuk hari Sabtu. So untuk hari Ahad kita perlu tunggu ada pukul 8 pagi besok. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So ini dapat membantu anda. Kemudian hopefully untuk tahun ni Zul dapat 10k subscriber Zul yang pertama. So guys, jumpa lagi pagi besok Isnin. Assalamualaikum. Bye bye.